Nanti kita akan sambung lagi insya-Allah perbincangan kita berkaitan dengan rancang harta urus pusaka bersama Baitul Mal MAIS. Kalau ada soalan-soalan tu insya-Allah di ruangan komen tu nanti Ustaz Hanzalah jawab. Insya-Allah ya. Dan terima kasih hari ini untuk Al-Fadhil Ustaz Indra Syahril Muhammad Syahid pengarah Baitul Mal MAIS untuk perkongsian bagaimana seseorang waris mewarisi harta pusaka. Terima kasih banyak Ustaz. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Dan sekali lagi jangan lupa untuk layari siswa.mais.gov.my untuk maklumat lanjut yang dibawakan terkini dan terbaru oleh Baitul Mal MAIS. Ya, terima kasih semua kerana sudi bersama dengan kami. Luk dan Pian, mohon maaf sebarang kekurangan, dan jumpa lagi esok dengan banyak lagi perkongsian menarik insya-Allah. Selamat bertugas sejati untuk aspirasi 10.1 saat lagi dan jumpa esok segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan Buah Bicara itu tadi telah dibawakan khas kepada anda oleh Majlis Agama Islam Selangor. Saya ada dengar sekarang ni asyik sebut siswa. Sekarang ni siswa tu apa ya? Siswa tu sistem wasiat dan hibah MAIS yang terkini bagi pengurusan pembagian harta. Bagus sistem siswa tu. Lebih mudah, pantas dan patuh syariah. Jadi, bolehlah kita urus wasiat dan hibah sekarang hanya dalam talian di MAIS. Oh, efisien MAIS ya. Jom daftar siswa segera. Mudah urus wasiat dan hibah kita. Layari siswa.mais.gov.my. Lembah Kelang 91.5 FM. Inspirasi, Inforia, Islam. Semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Seramai 334 mangsa banjir dari 9 buah kampung di Baling Kedah dipindahkan ke beberapa buah pusat pembinaan sementara PPS setakat pada pukul 2 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Baling, Superintenden Syamsuddin Mamat memaklumkan bahawa setakat ini sejumlah 85 buah rumah dilaporkan terjejas berikutan bencana yang berlaku kira-kira pada pukul 4 petang semalam itu. Selain itu katanya, mesyuarat Majlis Keselamatan Negara MKN peringkat negeri yang bakal dipengerusikan oleh Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Noor akan diadakan pada pagi ini bagi menentukan tindakan lanjut dalam membantu mangsa yang terjejas selain usaha menggerakkan operasi mencari dan menyelamat. Moratorium bayaran sewa selama 6 bulan akan diberikan kepada pengusaha dan penyedia perkhidmatan makanan di dalam kampus Institusi Pengajian Tinggi IPT Awam mulai bulan ini. Menerusi satu kenyataan, Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad menjelaskan bahawa langkah tersebut akan memulihkan tanggungan kos sewa itu diserap bagi menurunkan harga makanan yang dijual kepada pelajar, memandangkan peningkatan harga barangan turut memberi kesan kepada harga makanan di dalam kampus. Datuk Seri Dr. Noraini turut mengumumkan menu makanan berkualiti dengan harga siling RM3.50 setiap hidangan akan diperkenalkan di bawah inisiatif Food Basket Siswa Keluarga Malaysia selaras dengan pengumuman yang dibuat oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Subvarian Omicron BA4 dan BA5 menyumbang 50% kadar jangkitan COVID-19 pada minggu lalu dan ia dijangka menjadi dominan di Thailand tidak lama lagi. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Sains Perubatan, Dr. Supakit Sirilak, varian Omicron menyumbang sebanyak 100% kadar jangkitan sejak 7 hari lalu dan sehingga kini kira-kira 1,000 kes disahkan membabitkan subvarian BA4 dan BA5. Sementara itu, Perdana Menteri Prayut Chan Ocha mengarahkan pihak Kementerian Kesihatan Awam bersiap sedia menangani peningkatan kes COVID-19 dan kluster baru berikutan dua subvarian tersebut merebak dengan pantas. Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Perkembangan selanjutnya kembali bersama saya dalam berita IKIM 12 tengah hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada tanggal 20 Mac dalam tahun 2014, Majlis menandatangani perjanjian usaha projek pembangunan hartanah wakaf antara Perbadanan Wakaf Selangor PWS dengan Nada Sepakat Corporation Malaysia Senem Rat NSC diadakan di Hotel Concord Shah Alam Selangor.
Majlis pelancaran disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Seti Haji Muhammad Azib bin Muhammad Isir, Pengerusi Majlis Agama Islam Selangor MAIS, manakala perjanjian ditandatangani oleh Yang Berusaha Encik Abu Bakar, Ketua Pegawai Eksekutif mewakili PWS, dan Yang Berusaha Encik Kamsul bin Said, Pengarah Eksekutif Kumpulan NSC mewakili NSC. Perjanjian berkenaan bertujuan untuk memperkenalkan Perbadanan Wakaf Selangor PWS sebagai salah satu badan yang bertanggungjawab dan mempunyai kemampuan dalam menguruskan hal ehwal berkenaan pembangunan hartanah wakaf. Selain itu, perjanjian tersebut juga membuka jalan untuk menarik minat lebih banyak syarikat, terutamanya syarikat Bumi Putera, untuk bersama-sama mengambil bahagian dalam membangunkan hartanah milik MAIS. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Pusat Mediasi COVID-19 menjemput orang ramai dan syarikat yang terlibat dengan pertikaian kontrak akibat COVID-19 untuk mendapatkan khidmat pengantaran iaitu mediasi secara percuma. Layari laman seseorang www.pmc19.gov.my atau hubungi 0388727070 untuk maklumat lanjut. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, KCOM. Allah Azza wa Jal berfirman dalam surah Al-Kawthar, satu surah yang beri khabar gembira kepada umat Nabi SAW tentang telaga Al-Kawthar. Namun, di hujung ayat surah tersebut, Allah Azza wa Jal ada memerintahkan satu perintah. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kerana Tuhanmu dan lakukanlah sembelihan. Satu perintah yang jelas, yang mana Allah Azza wa Jal inginkan kita, saya juga anda, melakukan ibadah teragung pada bulan Zulhijjah. Ibadah yang mengajak kita mengorbankan yang terbaik untuk kita miliki sebagai bekalan untuk berjumpa Allah Azza wa Jal. Maka sahutlah seruan Allah, sahutlah seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjanjikan pelbagai kebaikan, pelbagai manfaat yang pastinya sebagai bekalan kita untuk berjumpa Allah Azza wa Jal. Bekalan, amalan, antara perkara yang sangat-sangat kita perlukan bila mana kita berjumpa Allah Azza wa Jal. Jadi ayuh bersama dengan kami di Korban IKIM untuk kita menyahut seruan Fasalli li rabbika wanhar. Jangan bertangguh lagi. Jom daftar korban sekarang kerana korban bersama IKIM kami menawarkan perkhidmatan secara PNP, profesional dan premium. Maklumat lanjut dan pendaftaran korban, WhatsApp 017-983-8282. Radio IKIM yang sebelum ini dikenali dengan nama IKIM FM, pilihan utama anda, telah dilancarkan secara rasminya oleh Perdana Menteri Malaysia ketika itu yang amat berbahagia, Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 6 Julai 2001. Ia merupakan satu-satunya stesen radio berkonsepkan pendekatan Islami yang beroperasi selama 24 jam sehari setiap hari ke seluruh negara. Ia menggabungkan program yang bersifat mendidik jiwa serta program yang berbentuk hiburan Islami di samping turut menyajikan pelbagai maklumat yang bermanfaat. Secara keseluruhan programnya dipersembahkan dalam bahasa Melayu. Selain itu, program dalam bahasa Arab dan Inggeris turut disajikan. Malah lebih membanggakan, Radio IKIM telah didengari di seluruh dunia. Tidak dinafikan, Institut Kefahaman Islam Malaysia telah berjaya dalam menyampaikan mesej Islam, antaranya melalui seminar, akhbar dan televisyen. Namun kewujudan Radio IKIM pada tahun ke-9 penubuhannya telah menjadikan penyampaian mesej semakin bertambah dan meluas. Penubuhan Radio IKIM adalah kejayaan besar buat Institut Kefahaman Islam Malaysia. Selamat ulang tahun Radio IKIM yang ke-21. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam aspirasi juga salam duha untuk semua rakan pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini kita kembali bersiaran bersama saya Nohati Paradi, temankan anda untuk 3 jam bermula pukul 10 pagi ni sehingga ke pukul 1 tengah hari nanti, insya-Allah. Baiklah, telah pun sama-sama mengisi ruang anda pagi tadi bersama menerusi Warna Pagi. Semoga menceriakan pagi anda bersama dengan Sufian Amrin dan juga Lukman Hakim. Moga-moga mereka memberikan suntikan semangat untuk kita lebih bersemangat dalam melaksanakan tugasan, melaksanakan amanah yang telah pun Allah kurniakan kepada kita, insya-Allah. Baiklah, untuk hari ini kita bersiaran untuk Aspirasi 11 edisi Selasa. Kita dah berada di tanggal 5 Julai 2022 bersama dengan 5 Zulhijjah 1443 Hijrah. Masya-Allah, beberapa hari saja lagi bakal kita sama-sama menyambut Aidiladha. Masya-Allah, semoga sentiasa kita Allah kurniakan perlindungan, Allah kurniakan kebahagiaan dan keberkatan dalam kehidupan, insya-Allah. Baiklah, untuk bersama dengan Yati jam pertama ini bakal kita bersama kejap lagi menerusi rancangan syariah dan perundangan. Kita bakal bersama dengan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, merupakan Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita nak berbincang-bincang berkenaan dengan hukuman syariah. Bila kata hukuman syariah itu, adakah perlu dicegah atau dihukum? Mana satu sebenarnya yang kita, bukan mana satu lah, tapi mana lebih berat untuk kita laksanakan sebagai umat Islam sebenarnya. InsyaAllah kita akan dapatkan kupasan bersama dengan beliau. Beliau mungkin agak lewat sikit kerana pagi ini sendiri sedang berlangsung saat ini untuk international webinar Discourse on Islam and Biomedical Ethics, The Way Forward, dan Dr. Azam sekarang saat ini sedang memberikan welcoming remarks untuk program tersebut. Jadi kita nantikan perkongsian beliau, insya-Allah, untuk bersama dengan kita kejap lagi selepas beliau memberikan welcoming remarks tersebut untuk majlis ataupun untuk webinar, international webinar Discourse on Islam and Biomedical Ethics, The Way Forward, insya-Allah. Untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama Yati. Nantikan syariah dan perundangan. Kita akan siarkan secara langsung di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan juga di kesemua platform Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Teruskan bersama Yati, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. As-salatu 'alan nabi wassalamu 'alar rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Selawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. As-salatu 'alan nabi wassalamu 'alar rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Selawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Nawwir qulubana ya Allah, ka qalbi rasulika ya Allah. Terangkan hati kami ya Allah, seperti hati Rasulmu ya Allah. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail,
الصلاة على النبي والسلام على الرسول والأنبياء المرسلين كلهم مكرمون. Selawat ke atas Nabi, sejahtera ke atas Rasul, Nabi-Nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Nawil qulubana ya Allah, ka qalbi rasulika ya Allah. Terangkan hati kami ya Allah, seperti hati Rasulmu ya Allah. Nawil qulubana ya Allah, ka qalbi rasulika ya Allah. Terangkan hati kami ya Allah, seperti hati Rasulmu ya Allah. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Selawat ke atas Nabi, sejahtera ke atas Rasul, Nabi-Nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Hidup ini datang dalam pelbagai rupa. Ujian dari Allah untuk menguji kita sebagai hamba-Nya dengan bertemu ramai manusia yang tidak kita kenali dan memudahkan urusan mereka, tanda syukur kita kepada Yang Maha Esa. Di bulan yang mulia ini, mengajar kita untuk lebih banyak melihat ke bawah, melihat lebih dekat orang-orang yang hadir ke dunia, yang hidup mereka tidak seberuntung kita. Bersedekah harta, tenaga, maupun buah fikiran kita untuk hidup mereka di luar sana. Nikmat makan, tidur, dan menjalani kehidupan harian amat berharga. Namun hidup orang lain tidak semudah hidup kita. Bahkan mungkin ada yang tidak mempunyai apa-apa untuk urusan makan harian mereka. Bersama Insaniah Rakyat, kita membantu mereka yang memerlukan bantuan dari urusan kehidupan, keuangan, makanan dan meliputi keseluruhan aspek kemanusiaan. InsyaAllah. Layari www.insaniahrakyat.org atau hubungi Syamsuddin Kadir 010-500-1500. Demi kemanusiaan dunia dan akhirat. Ingat Insaniah Rakyat. Saya tak sempat lah nak daftar korban kat masjid kita tahun ni. Jangan risaulah. Izi korban kan ada. RM320 je satu bahagian. Izi korban? Ya, izi korban ni bukan je dah lebih 15 tahun pengalaman uruskan lebih 350,000 penyertaan. Bahkan yang pertama diiktiraf patuh syariah ISO 1900-2014. Wah, hebat tu. Macam mana nak daftar dengan izi korban ni? Mudah aja. Hubungi 1-800-885-885 atau layari izikorban.org. Izi korban mudah dan dipercayai. Carta Nasyid IKIM. Bersama saya, Erwan Johari, setiap Sabtu 10 pagi dan ulangannya setiap Ahad 9 malam menampilkan lagu-lagu popular, lagi terbaik dan info-info terkini artis nasyid kesayangan anda. Jangan lupa teruskan mengundi di www.ikim.my/Carta Nasyid IKIM. Semestinya di IKIM, Inspirasi Emporia Islami.
Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran seperti mana yang dijanjikan. Waktu ini kita bersama menerusi rancangan syariah dan perundangan, dan alhamdulillah saya berada di konti bersama dengan yang bahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azam, Muhammad Adin, Bekan Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Iti? Sihat alhamdulillah Doktor. Saya masih lagi suara serak-serak ni lah. Masya-Allah. Post Covid ni masih belum habis. Dipermudahkan urusan kembali sihat insya-Allah Doktor. Tapi Doktor dalam kesibukan pagi tadi pun bagi welcoming remarks juga, tapi alhamdulillah hari ini pagi ini bersama kita di konti untuk berkongsi kita, dan hari ini Doktor akan kupaskan tentang tajuk kesalahan jenayah syariah dihukum atau dicegah. Ini bahagian pertama kan Doktor kan, insya-Allah kita akan kupas dengan lebih mendalam lagi tentang ini. Dan kalau kita selalu dengar Doktor kan perkataan jenayah dan juga jarimah, itu antara perkataan-perkataan yang selalu kita dengar dalam kesalahan jenayah syariah Doktor. Mungkin Doktor boleh terangkan awal ini sebagai mukadimah kita lah, sama ada kedua-dua perkataan ini membawa maksud yang sama. Sebab selalu kita dengar jenayah, jarimah jarang dengar kan. Tapi ini mungkin Doktor boleh terangkan kat sini supaya kita lebih mendalam, lebih faham, lebih tahu apa yang dimaksudkan dengan jenayah dan juga jarimah ini. Silakan Doktor. Terima kasih ya Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala sahbihi ajmain. Para pendengar sekalian, alhamdulillah kita dapat bertemu pada bulan ini di minggu pertama dalam slot syariah dan perundangan. Dan pada pagi ni kita nak bincang tadi Yati sebut apa dia jenayah jarimah. Benda ni sama ke? Ada orang sebut jenayah, ada sebut jarimah. Dia sebut sebenarnya istilah jenayah dan jarimah ni kedua-duanya berasal pada bahasa Arab. Dan kedua-dua ni membawa maksud kesalahan secara umum tanpa mengira sama ada dia melibatkan moral ataupun fizikal, tubuh badan ataupun harta ataupun kepentingan lain. Maknanya apa sahaja yang membawa maksud, ada saja kesalahan, ia membawa maksud jenayah dan juga jarimah. Walaupun bagaimanapun para fuqaha ni ahli-ahli fiqh ni, mereka kadang-kadang menggunakan perkataan ni, kedua-dua ni, dia setengah-setengah tu dia bawa pendapat tu, maknanya kedua-duanya sama. Maknanya jenayah pun sama, jarimah pun sama. Iaitu apa dia? Iaitu segala perbuatan jahat yang diharamkan oleh syarak dan diperuntukkan hukuman ke atas pelakunya. Sama ada kesalahan itu melibatkan nyawa, tubuh badan, harta benda, maruah atau sebagainya. Jadi kalau dia melibatkan, dia dah encourage, dia telah melebihi, telah mengatasi batas tu, dia telah membuat perbuatan jahat yang dilarang oleh syarak, yang ada peruntukan dia, sama ada dia melibatkan nyawa, tubuh badan, harta benda, maruah dan sebagainya. Ini dianggap sebagai maknanya jenayah ataupun jarimah. Terdapat juga Yati para fuqaha yang dia menyempitkan apa maksud jenayah tersebutlah. Dia kata bila sebut jenayah ni, dia hanya khusus untuk kesalahan-kesalahan di bawah hudud dan kisos. Dia tak termasuk ta'zir. Ini ada setengah-setengah pendapat para fuqaha lah. Bagi fuqaha yang mengasingkan, membezakan antara perkataan jenayah dan jarimah, dia kata hudud dan kisos adalah jenayah, manakala ta'zir itu adalah kesalahan-kesalahan bawah ta'zir itu adalah jarimah. Apa itu hudud, kisah, ta'zir? Nanti selepas ni saya akan bincang dengan panjang lebar. Walau bagaimanapun, menurut majoriti para fuqaha, jenayah ini adalah kesalahan-kesalahan Yati, yang lebih khusus, yang melibatkan nyawa dan tubuh badan sahaja, iaitu hudud dan kisos. Ini majoriti fuqaha. Menurut Abdul Qadir Audah, jenayah ini adalah sinonim dengan perkataan jarimah. Jadi sinonim. Jadi kalau kita baca kitab-kitab lama dalam bahasa Arab, jadi perkataan jenayah ni jarang didengar dalam kitab. Dalam kitab banyak penggunaan jenayah, perkataan jenayah. Banyak digunakan ialah jarimah. Jadi kalau kitab-kitab klasik ni yang membincangkan tentang dia dipanggil hukuman fiqh, kita panggil fiqhul jinayah. Tapi ungkapan dalam kitab-kitab lama tu dia lebih menggunakan jarimah. Tapi conclusion dia apa yang saya nak share di sini. Jadi kita bolehlah buat satu ketetapan
dalam pendekatan hari ini. Kalau kita tengok di Malaysia pun, kita sebut undang-undang kesalahan jenayah syariah. Jenayah kan? Dia tak sebut undang-undang kesalahan jarimah. Kan? Macam kita suatu masa dahulu, sebelum ada saya ingat penstrukturan semula dan juga saya ingat penstrukturan hierarki mahkamah, umpamanya mahkamah syariah, kita panggil dulu mahkamah qadi. Betul, qadi. Betul, kita sekarang panggil mahkamah syariah. Mahkamah. Jadi istilahnya di sini ialah penggunaan semasa. Jadi apa yang saya boleh simpulkan secara ringkas ni, iaitu jenayah dan jarimah ni membawa satu maksud lah, iaitu kesalahan yang ditentukan dia punya hukuman dia. Jadi kalau kita kata tadi ada pandangan kata takzir tu adalah jarimah, hudud qisas tu jenayah, kesemua ini ditentukan dia punya hukuman dia maknanya walaupun takzir dia ada denda dia. Betul. Nanti kita akan bincang dengan panjang lebar lah tentang ketiga-tiga kesalahan itu. Ya, itu dia. Yang penting kita memang nak memfokus kepada itu supaya kita semua tak salah. Kadang-kadang sebabkan terma je pun orang silap faham, terma je silap membuat tafsiran dan sebagainya kan doktor. Alhamdulillah hari ini doktor bawakan ini supaya kita berjelas lagi tentang kesalahan jenayah syariah ini. Doktor, tadi doktor sebut tadi tentang 3 kategori tadi kan. Saya sangat tertarik untuk kita lebih mendalami tentang itu. Mungkin kita boleh kongsikan juga terdapat yang 3 kategori yang doktor sebutkan tadi dalam undang-undang jenayah Islam, kesalahan di bawah hudud, qisas dan juga takzir tadi. Kalau boleh doktor huraikan satu persatu, kita kongsikan bersama kami. Okey. Terima kasih hati para pendengar. Kalau kita bercakap tentang undang-undang jenayah syariah, kita selalu dengarlah orang mengatakan bahawa kita perlu melaksanakan undang-undang jenayah syariah. Jadi bila kita sebut undang-undang jenayah syariah, ada 3 kategori, iaitu kesalahan-kesalahan di bawah hudud, kesalahan-kesalahan di bawah qisas dan kesalahan-kesalahan di bawah takzir. Apa dia kesalahan-kesalahan di bawah hudud? Jadi bila kita sebut, ada orang berkata we want to implement hudud laws. Jadi itu adalah satu cabang daripada undang-undang jenayah syariah. Jadi kalau begitu tak sempurnalah. Kalau kita sebut kita hanya nak laksanakan undang-undang hudud, dia sepatutnya kita nak laksanakan undang-undang jenayah syariah. Kalau dalam konteks di Malaysia, undang-undang jenayah syariah sebahagian dia kalau di bawah hudud umpamanya, kita ada kesalahan-kesalahan itu yang ada dalam bawah enactment kita. Tapi bentuk hukuman itu tidak sampailah mengikut apa yang ada dalam ajaran dalam Quran dan Sunnah. Kemudian dalam kesalahan qisas umpamanya, ada peruntukan-peruntukan yang sudah termaktub dalam kanun keesasaan. Cuma ada hukuman dia tu, ada yang ikut undang-undang Islam, ada yang tidak ikut. Kita dah bincang dah. Saya ingat pada bulan yang lalu lah bila kita bincangkan tentang hukuman bunuh. Hukuman bunuh. Itu sebenarnya adalah sebahagian daripada ajaran Islam dan itu adalah undang-undang jenayah Islam. Mencuri umpamanya ada dalam kanun kesesaan tapi hukumannya tidak mengikutlah undang-undang jenayah Islam. Jadi potong tangan, orang kata ini satu kejam, undang yang barbarik. Jadi tapi sebenarnya bukannya senang nak potong tangan orang. Bukan mudah-mudah itu nak menjatuhkan. Hari ini dengan suasana yang begitu getir ekonomi kita, barang-barang pun dah naik. Tak tahulah semenjak barang naik ni, minyak masak dah beli dah harga baru. Tak beli lagi. Kau dah beli stok lama dah. Dah beli stok. Sebab harga minyak masak sekarang mahal. Yang bukan paket lah, yang bukan paket ni. Jadi dengan bila dia naik, dia akan harganya yang lain-lain pun akan naik. Jadi dia akan menghadapi masalah. Dia ada orang yang mungkin dia menghadapi masalah. Dia pergi curi minyak. Allah. Dia kata minyak mahal sangat, dia tak mampu nak beli dah satu botol 5 kilo RM42.5. Apakah hukum dalam undang-undang Islam? Tangkap dia, potong tangan sebab dia curi minyak RM42.5. Itulah gambaran yang selalu orang berikan. Itu saya rasa tak betul. Tak betul sebab kalau dia curi minyak RM42.5, kalau kita potong tangan dia, maknanya itu undang-undang yang zalim dan itu bukan undang-undang Islam. Itu saya ingat itu penting kita highlightkan. Islam kata adil kan, letak tempat. Kemudian takzir ni dalam undang-undang di Malaysia sekarang ni, kebanyakan yang tadi hukuman yang sebahagian itu yang kita sebut dalam undang-undang jenayah syariah yang dilaksanakan di Malaysia, hukumannya banyak berbentuk takzir yang seperti mana saya pernah bincang, iaitu 3 tahun penjara, RM5,000 dan 6 sebatan. Jadi ini adalah
hukuman ta'zir, dia bukan ikut hukuman hudud. Jadi boleh saya bincangkan sini kalau boleh Hayati. Boleh. Bila kita sebutkan tentang hudud, kesalahan yang pertama ataupun kategori yang pertama di bawah undang-undang jenayah hudud ni. Hudud ni dia sebenarnya perkataan had. Had plural, singular je hudud. Had hudud. Kan had itu adalah singular. Hudud tu plural tapi kita sebut hudud plural. So, banyak ya. Banyak. Macam kita orang Melayu lah. Kita sebut ulama. Ada ni ulama A, ulama B. Ulama tu adalah plural from perkataan alim. Patut kita sebut dia ni alim. Dia ni alim. Mereka adalah ulama tapi kita Malaysia ni orang Melayu kita ulama dah. Dia ni seorang ulama. Seorang ulama. Dari sudut bahasa salah lah. Seorang dah ulama tu plural kan. Tapi nak buat macam mana? Orang Melayu dah pakai macam tu lah. Macam perkataan roh dengan arwah. Tu arwah A. Arwah tu dah plural. Roh tu singular. Tapi macam mana kita dah guna pakai macam tu, kita faham lah maksud sebenarnya. Jadi hudud ni adalah satu kesalahan yang mana dia dibawa maksud kalau kita tengok perkataan hudud tu, iaitu pembatasan ataupun pencegahan. Menurut fuqaha, hudud ditentukan ataupun diertikan sebagai kesesaan. Jadi bila ada hudud tu, dia ada kesesaan. Dalam bahasa Arab disebut uqubah, yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh syarak untuk dilaksanakan demi kepentingan pihak yang terlibat untuk melindungi hak-hak Allah. Jadi bila sebut hudud ni, dia sebenarnya ada hak-hak Allah, mana hak yang telah ditentukan. Tapi dalam masa yang sama, umpamanya nanti saya akan sebut di sinilah, dikatakan bahawa bila sebut hak Allah ni, macam mana dalam dunia hari ini? Hak Allah ni dalam dunia hari ini yang kita faham ialah public rights, iaitu hak awam. Kalau hari ini punya pendekatan kefahaman. Jadi bila sebut hak Allah tu adalah public right. Maka jenayah hudud adalah kesalahan awam yang menyentuh masyarakat umum secara langsung. Okey? Maka pandangan yang mengatakan bahawa ia hanya bersifat moral dan individu sahaja tak tepat. Orang kata ini kesalahan individu. Umpamanya kesalahan moral. Umpamanya berzina. Dia kata ini apa ni? Ini bukannya kesalahan hak awam, public right. Dia kata ini individu, itu moral. No, dia sebenarnya itu ketentuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena bezakan. Undang-undang jenayah syariah ni kita kena lari sikitlah perbincangannya dari perspektif daripada undang-undang jenayah yang ada dalam kanun kesesaan sebagai contohnya. Jadi kesalahan hudud ni sebenarnya adalah sebahagian daripada konsep amar makruf, nahi munkar. Jadi kita suruh buat baik dan kita mencegah kemungkaran. Jadi amar makruf nahi munkar ni bukan satu benda yang mudah. Sebab hari ni banyak suruh amar munkar, nahi makruf yang berlaku sekarang ni. Ini yang susah. Tapi sebenarnya kalau kita tengok dalam konteks orang yang cerdik, pandai, kalau di barat tu ramai orientalis. Saya sebut orientalis ni mereka ada memahami Islam, memahami undang-undang Islam, tapi mereka tu tak beriman. Dan mereka tu bercakap dalam bahasa Arab yang fasih, baca Quran, dia quote Quran tu dia boleh memorize, tapi dia tak beriman. Saya bagi satu contoh, Michael Cook, seorang orientalis, dia tulis satu buku, Commanding Right and Forbidding Wrong in Islamic Thought, di Cambridge University Press. Buku lama lah, mungkin ada reprinted. Commanding Right and Forbidding Wrong in Islamic Thought. Dia membincangkan benda ni dan dia bersetuju bahawa dalam Islam ni kita mesti adanya konsep amar makruf dan nahi munkar. Dan ini adalah sebahagian daripada undang-undang kesalahan jenayah syariah yang kita nak membendung kesalahan itu supaya dia tidak boleh merebak. Kerana bila dia buat kesalahan tu ada hukuman dia. Walau bagaimanapun seperti mana tajuk kita hari ni lah, kesalahan jenayah syariah dihukum atau dicegah. Kita nak ni sekarang ni hukum dia. Apakah hukum tu ataupun kita nak cegah dia? Ini yang kita nak bincang lah. Jadi mungkin saya
Boleh teruskan lagi kan ataupun kita rehat dulu. Kita berhenti. Kita baru cerita tentang hudud. Maknanya satu daripada 3 kategori yang tak habis lagi hudud ni. Tak habis lagi. Itu pun tak habis lagi. Kita akan sambung lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda rakan pendengar yang mengikuti perbincangan ini, jom sama-sama tekan butang share di FB IKIM dan juga di FB Institut Kefahaman Islam Malaysia supaya kita semua jadi orang yang celik perundangan, insya-Allah. Untuk anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Aspirasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran menerusi rancangan syariah dan perundangan. Pagi ini bincang-bincang kita berkenaan dengan kesalahan jenayah syariah dihukum atau dicegah. Ini bahagian pertama bersama dengan kita yang bahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Adin, bukan Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia. Doktor, tadi doktor dah kongsikan antara terma jenayah jarimah, kita dah faham dah, alhamdulillah. Kemudian kita ada 3 kategori tadi doktor kan. Kita ada hukuman hudud, kisas dan juga takzir. Tadi doktor kata baru sebahagian je Yati daripada hudud. Doktor sambung lagi doktor berkenaan dengan perkongsian kita. Okey, terima kasih Yati dan juga para pendengar sekalian. Kita masih lagi bincang tentang kesalahan di bawah hudud ni lah. Jadi kalau kita tengok dalam kitab-kitab fiqh dan perbincangan lah oleh para cendekiawan, kita nampak macam di sana ada 6 kesalahan yang diletak di bawah hudud lah. Walaupun ada dia pun ada 6. Ada 6 kesalahan di bawah hudud. Walaupun bagaimanapun ada satu pandangan juga, ada bukan satu lah, ada juga beberapa pandangan dia tambah satu lagi, iaitu yang ke-7. Nanti yang ke-7 tu apa, nanti saya akan berkongsi dengan para pendengar sekalian. Jadi bila kita sebut kesalahan hudud ni,
Umpamanya kita ada mencuri. Mencuri dalam bahasa panggil sarikah. So mencuri ni duduk di bawah hudud. Kemudian kita ada hirabah, iaitu merompak. Itu di bawah hudud. Kemudian zina, iaitu persetubuhan yang haram. Ini juga letak di bawah hudud. Kemudian qazaf, menuduh orang baik melakukan persetubuhan haram tanpa membawa 4 saksi yang melihat perbuatan tersebut. Kemudian yang kelima, syurb ataupun minum arak, ataupun minuman yang memabukkan. Dan yang akhir sekali adalah irtidad ataupun riddah. Kita dalam bahasa hari ini kita panggil murtad. Murtad itu sebenarnya orang yang keluar dari Islam, kita sebut sebagai murtad. Ini 6 ni disepakati oleh para fuqaha. Ada satu lagi yang saya sebut tadi, yang ketujuh ni, iaitu burah. Burah ni adalah pendurhaka. Ingat Eti pada bulan yang lalu tu saya ada bincang di bawah di bawah diat tu, di bawah kisos tu dia ada durhaka. Jadi durhaka ni dia adalah dianggap sebagai satu kesalahan yang besar orang pendurhaka ni, sebab dia boleh mengganggu negara dan sebagainya lah. Jadi burah ni ada ramai para fuqaha ni tak kategorikan dia di bawah hudud lah. Ini ada perbincangan lebih panjang. Jadi apa yang saya boleh sebutkan sini, ada 6 hudud, 6 kesan hudud yang disepakati, dan ada satu lagi tu yang tak disepakati adalah burah. Walaupun begitu, kalau kita tengoklah perbincangan di kalangan para fuqaha, umpamanya saya ambil contohlah, kesalahan sarikah mencuri hirabah ni tak ada isu lah. Mana para fuqaha sepakati. Umpamanya zina, persetubuhan haram. Jadi berlakunya zina ialah antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Bagaimana berlakunya hubungan jenis antara lelaki dengan lelaki dan perempuan dengan perempuan. Jadi dia sebut dia zina tak? Dia di sini dia lain. Jadi istilahnya di bawah, umpamanya kalau lelaki-lelaki dipanggil liwat. Kalau perempuan dengan perempuan dipanggil musahakah. Ini bagi yang saya panggil ni, dia maknanya kesalahan-kesalahan yang dikategorikan sedemikianlah. Tapi apa yang saya nak disebut sini, dari aspek kesalahan zina dan hukuman dia. Hukuman zina kita tahulah bahawa mereka yang melakukan zina, bagi yang sudah berkahwin dalam undang-undang Islam, undang-undang jenayah Islam ni mengatakan dihukum rejam sampai mati. Ada yang mengatakan bahawa ialah hukuman rejam ni, walaupun dia tidak ada dalam Quran, dia ada hadis, ada dia punya diskusi dia yang lebih panjang lah dalam bab itu. Bagi orang yang melakukan liwat umpamanya, Quran dia hanya menyebut perkataan itu satu benda perbuatan yang keji, tapi tidak disebutkan bentuk hukuman. Dan bentuk hukuman ini disebut dalam hadis. Itu adalah perbincangan dalam hal itu. Jadi dalam hadis disebutlah, ada pandangan mengatakan bahawa dihukum sama seperti zina. Kalau dia bukan hukumannya kalau dia sudah berkahwin mengikut cara hukuman zina muhsan, kalau tidak berkahwin sebagai orang muhsan. Adapun untuk musahakah perempuan dengan perempuan, dia tak ikut hukuman seperti kesalahan zina. Dia hanya takzir saja. Berbeza dia. Berbeza. Saya tak pernah jumpa lagi pembacaan saya hukuman kalau perempuan dengan perempuan ni dihukum sama seperti zina. Zina tu memang untuk lelaki dan perempuan ke, Doktor? Yes. Tapi dari kita sebut ni dari sudut hukuman, bentuk hukuman liwat dia menyamai seperti zina. Sebut sekat. Cuma ada perbincangan di kalangan ulama. Umpamanya mazhab Hanafi, dia tak kategorikan itu sebagai hudud, sebab dia kata ini liwat musahakah ni bukan hudud sebab dah ditetapkan. Jadi dia kata hukuman takzir. Jadi kesalahan kalau melakukan liwat hanya dihukum dengan hukuman takzir. Itu pandangan mazhab Hanafi. Tapi pandangan yang lain dia kata ini adalah mengikut ketetapan kesalahan yang dilakukan seperti zina. Ini perbincangan ilmiah yang mendalam lah. Tapi apa yang saya nak berkongsi dengan para pendengar dan yati dia tentang bagaimana umpamanya di bawah kesalahan
hudud ini umpamanya riddah. Bagi mazhab Hanafi, dia tidak memasukkan kesalahan riddah ni di bawah hudud. Dia kategorikan dia seperti mana juga tadi yang saya sebut liwat tadi, di bawah ta'zir. Jadi bagi mazhab Hanafi, kesalahan liwat, kesalahan riddah ni dia duduk di bawah hukuman ta'zir, di bawah ta'zir. Kerana itu bagi mazhab Hanafi, umpamanya Al-Kasani, dia mengatakan bahawa hanya terdapat 6 kesalahan saja di bawah hudud, iaitu sarikah, iaitu mencuri, zina, syurb, itu minum, kemudian qazaf, kemudian qat'ut tariq. Ada juga di sini dimasukkan jugalah, ada setengah-setengah tu memasukkan yang saya sebut tadilah, burah tersebut. Tapi ini adalah perbahasan ulama yang begitu mendalam lah, yang saya rasa mungkin kena masuk kuliah lah untuk bincang lah. Jadi masa saya belajar dulu, jadi bila sebut fiqh jinai, al-fiqh al-jinayah ni ataupun dipanggil Islamic Criminal Law ataupun Islamic Criminal Jurisprudence ni, satu semester belajarnya. Kita nak bincang mungkin dalam beberapa siri, satu atau dua, hampir 2 siri paling kurangnya lah. Okey. Jadi apa yang saya nak mungkin berkongsi dengan para pendengar dan yati ialah, kalau kita tengok dalam Quran, hanya ada 4 kesalahan hudud saja yang disebut dalam Quran, iaitu sarikah, iaitu mencuri, hirabah, merompak, zina dan qazaf. 4 ni saja yang disebut dalam Quran. Minum arak pun tak ada, Doktor? Dia minum arak ni dia disebut fajtanibu. Hendaklah kamu jauhkan. Tapi dia tak sebut hukuman dia. Maknanya cegah lah macam tu. Dia tak sebut hukuman. Yang sebut hukuman ni duduk di bawah, diterangkan dalam hadis. Dia sunnah ni dia adalah perbincangan lebih lanjut lah, kerana itu kalau kita tengok umpamanya orang yang minum arak ni ataupun yang minum perkara ataupun minuman yang memabukkan, bukannya minuman saja, kira apa-apa saja yang memabukkan lah, menghilangkan akal ni, dia tak boleh waras, dia dihukum. Jadi ada yang kata dihukum dengan 40 sebatan, ada yang kata 80 sebatan. Ini pun ada perbezaan fuqaha. Kerana itu kesalahan minum arak ni, walaupun dipersetujui dia di bawah hudud, tapi bentuk hukuman dia itu ada pandangan yang berbeza. Tapi dalam konteks saya tengoklah macam enakmen jenah syariah Kelantan 1993 yang telah dibuat pindaan tahun 2015, mereka kategorikan ini sebagai minuman yang memabukkan, yang dikenakan dengan hukuman 40 kali sebatan. Dia ambil pendekatan yang 40 bukan 80. Jadi yati dan juga para pendengar sekalian, itu hududlah secara ringkas. Kalau nak panjang ni kena kuliah lah, kisos ni. Ini saya mungkin ada sedikit saya telah bincang pada minggu yang lepas. Jadi kisos ni apa dah? Dia ianya merangkumi pembunuhan dan mencederakan. Maknanya ada pembunuhan, ada mencederakan orang lain. Yang mana bentuk hukumannya adalah dipanggil balasan balik setimpal. Balasan balik setimpal. Konsep dia an eye for an eye. An eye for an eye. Maknanya mata dengan mata. Kalau bunuh, balas bunuh. Maknanya kalau dia bunuh, balasan baliknya dengan bunuh. Dalam bahasa Inggeris panggil retaliation lah. Iaitu balasan balik setimpal. Ataupun bayaran diat. Jadi bila kita sebut kisos, bayaran balik setimpal ataupun bayaran diat kepada warisi mangsa. Dan kita telah bincang pada bulan yang lepas bagaimana penekanan juga diberi kepada kemaafan. Maknanya dia maafkan, warisi mangsa maafkan, tapi diganti dengan bayaran diat yang sejumlah yang besar. Ataupun warisi mangsa boleh memaafkan keseluruhan tanpa membayar diat, sebab itu adalah hak kepada warisi mangsa. Jadi kisos ini pada pandangan Undang-Undang Jenayah Syariah adalah kesalahan perseorangan, iaitu individu
yang menyentuh kepentingan orang perseorangan. Dia tak melibatkan hak awam lah ni. Ini dalam jenayah syariah yang kita faham. Tapi kalau kita hari ini yang kita tengok dalam kanun kesesaan penal kod, ini dia kata ni bukan individu, ni hak awam. Kan? Ini ada sedikit sangat perbezaan lah antara undang-undang jenayah syariah dan juga kanun keesasaan yang kita warisi daripada British. Ada orang tanya saya, jadi undang-undang kanun keesasaan tu tak Islam lah. Tak Islamik lah. Jawapan saya nanti dalam episod mungkin yang akan datang apabila saya membincangkan tentang harmonisasi undang-undang, sebenarnya ada elemen Islam dalam kanun keesasaan tersebut. Kita kena ingat kanun keesasaan ni benda yang lama yang telah dibuat oleh British. Pada masa itu mereka pun ada elemen agama, yang mana elemen agama mereka itu ada juga yang ada mempunyai persamaan. Sebab kita sebenarnya datang daripada orang panggil dipanggil daripada keturunan Nabi Ibrahim. Jadi adanya agama-agama yang saya panggil yang tidak menyeleweng, yang tepat itu agama kitab. Ahli kitab, dipanggil ahli kitab itu daripada dipanggil agama-agama daripada langit, dipanggil agama-agama langit. Kalau daripada Yahudi ataupun daripada Nasrani, Samawi itu. Dia panggil agama-agama Samawi, istilah dia bahasa Arab Samawi. Jadi ini kalau kita tengok banyak ada persamaan. Cuma yang dah diselewengkan itu cerita-cerita lain. Jadi kisah pula yang saya sebut tadi, dia ada retaliation dan juga ada bayaran diat ataupun dimaafkan waris si mangsa. Diat ni adalah bayaran yang wajib dibayar oleh penjenayah. Dalam kes pembunuhan, dia dibayar oleh waris si mangsa, ataupun kecederaan, dia mencederakan. Umpamanya A mencederakan B, dia kena bayar diat, iaitu bayar pampasan. Berapa nilai dia? Adalah nilai baik. Saya pun tak bawa di sini. Ada ditetapkan juga, doktor? Ditetapkan. Umpamanya dia cedera hidung sikitnya, berapa nilai dia? Ada. Kalau dia cederakan jari, potong satu jari, berapa nilai dia? Ada. Maknanya bukannya waris yang menetapkan hukuman, jadi jumlah tentukan diat tu. Diat ni untuk anggota kecederaan. Tapi kalau yang bunuh tu, umpamanya kalau kita nak bunuh balas, ada dia punya harga dia, iaitu the value of the diat itu. Sudah ada berapa ekor unta, dikira-kiraan unta semasa. Jadi saya pun tak tahulah harga unta semasa, sebab kita kat Malaysia ni kita hanya tahu lembu dengan kambing je, kan? Kita tak tahu unta sebab kita tak ada, kita punya culture tak ada kat sini kan, umpamanya. Jadi kan bila kita kata diat ini adalah bayaran darah ataupun belak mandi ni, dia sebenarnya masih bersifat ukubah ataupun punishment, dan bukannya sebagai ganti rugi ataupun doman. Maknanya dia adalah sebahagian daripada pembalasan ataupun punishment. Walaupun ada pandangan-pandangan yang mengatakan ia bukanlah sebagai ganti rugi, dia juga ada sebagai ganti rugi, bukan sebagai punishment lah. Itu ada pandangan yang berbeza. Jadi apa yang saya boleh katakan di sini, jadi kalau kita kata dia adanya hukuman kisos, maka dia mestilah kalau dia bunuh, sama ada dia dibunuh balas, ataupun dia dibayar diat, ataupun dimaafkan, ataupun dia dimaafkan tetapi dengan syarat dia kena bayar juga diat. Dimaafkan tapi bersyarat. Bersyarat kena bayar diat. Itu semua terpulang kepada waris si mangsa. Okey. Justru itu umpamanya diat adalah satu bentuk hukuman ke atas penjenayah dalam kes pembunuhan ataupun kecederaan. Jadi jangan kita kata ini bunuh duduk di bawah hudud. Tak. Ini duduk di bawah kisah, dia bukan di bawah hudud. Kalau duduk di bawah hudud, dia tak ada boleh dah budi bicara. Sebab ini bawah hak antara individu dengan individu. Mengikut pandangan setengah-setengah ulama dalam kes pembunuhan lah,
Yang menanggung kerugian adalah si mangsa yang dibunuh. Mangsa yang dibunuh itu adalah yang menanggung kerugian, mangsa yang dibunuh dan keluarganya. Jadi sebagai balasan, itulah sama ada dia nak dihukum balik dengan bunuh, balas, ataupun dia dibayar satu jumlah yang besar yang saya rasa agak susah jugalah. Beratlah. Berat kan? Okey. Jadi Yati, kita tadi ada kesalahan kategori yang ketiga di bawah Undang-Undang Jenayah Syariah, iaitu takzir. Ini takzir ni orang kata apa dia takzir ni? Takzir ni apa sahaja kesalahan yang selain daripada hudud dan qisas. Oh, faham. Selain daripada hudud dan qisas itu adalah takzir. Yang mana dia terletak banyak kepada budi bicara hakim. Kan? Banyak tak berbicara. Ataupun dia telah ditetapkan oleh kerajaan semasa di negara berkenaan. Umpamanya di negara A dia merupakan kesalahan, di negara B dia tak kesalahan. Ini adalah takzir. Jadi kita kata bahawa apa sahaja kesalahan, apa sahajalah selain daripada hudud dan qisas. Jadi hari ni kat Malaysia ni kita banyak ada undang-undang, tak ada pun dalam Quran dan Sunnah. Takzir lah tu. Kan, undang-undang jalan raya. Undang-undang. Ada orang cakap traffic light merah, ini undang-undang manusia, tak perlu kita patuh. Ini bukan undang-undang Allah Ta'ala. Kan? Salah tu. Sebab apabila pihak berkuasa telah mengeluarkan, telah buat satu undang-undang, kita kena patuh. Untuk jalan ada merah, kena berhenti. Tapi ada setengah-setengah tempat, kalau dia merah nak belok kiri, dia tulis itu. Sila tengok kanan, kalau tak ada kenderaan, boleh belok kiri walaupun merah. Itu kena ikutlah. Ikut juga. Tapi saya ingat, kalau tak ikut, kita yang bodoh lah. Sebab apa duk tunggu merah? Apa dia dah bagi tahu dah boleh belok kiri. Kan? Bila tidak ada kenderaan di sebelah kanan. Maknanya dia bagilah kita, untuk kita, kalau tidak dia akan backlog lah. Apa tu? Laluan tersebut lah. Laluan tersebut. Ini. Jadi juga, kalau orang kata, ini hukum kesalahan takzir ni. Orang kata kalau di universiti lah tak datang kelas 3 kali berturut-turut akan dibar daripada masuk exam. Ni kata ni undang-undang manusia ni teruk lah, tak syar'i, tak ikut undang-undang Islam. Ini tak rasa tak tepat. Jadi apa saja kesalahan dan bentuk hukuman yang ditentukan, maknanya yang tidak ada dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Soalannya sekarang ni, boleh tak hukuman takzir ni dihukum dengan hukuman bunuh? Ini ada persoalan besar. Kita bincang pada bulan sudah kan, berkenaan dengan hukuman mati mandatory itu. Umpamanya bagi orang kesalahan mengedar dadah, tak dalam Quran kesalahan mengedar dadah? Tak ada. Tapi ada satu joke. Ada joke. Ingat tak surah apa tu Al-Lumazah? Wailul likulli mazatin lumazah allazi jama'a wa addada. Ada orang buat joke, siapa kata tak ada tu, ada tu. Itu orang buat joke lah. Tapi sebenarnya tak ada dalam Quran. Itu maknanya hukuman takzir. Boleh tak dihukum dengan hukuman bunuh? Ada para fuqaha berpendapat kesalahan takzir juga boleh sampai kepada hukuman bunuh, dan ada yang tak bersetuju lah. Tapi ada juga kesalahan yang di bawah hudud dan juga di bawah qisas, tetapi penyaksian dan pembuktiannya tak cukup syarat. Lemah. Maka bolehlah dijatuhkan dengan hukuman takzir. Cuma kalau dalam hari ni punya undang-undang di bawah Criminal Procedure Code umpamanya lah, kita bercerita pasal undang-undang sivil, kalau dia tengok saja dari sudut teknikal kan, ada tak cukup ni, dia buang kes. Tapi sebenarnya dalam undang-undang Islam, kita tak sewenang-wenangnya buang kes. Kita boleh, walaupun tak cukup umpamanya hukuman terhadap kesalahan zina, nak cari 4 saksi lelaki. Orang bahasa kasar, susah nak carilah kan. Kan susah nak cari mana nak dapat kan. Jadi tapi dalam aspek mungkin dari sudut kameranya, dari sudut macam-macam lah pelakuannya. Jadi orang kata ada
possibility tu very high. Cuma tak boleh nak kita panggil sure. Jatuhkan hukum Jadi dia bukan dijatuhkan dengan hukuman takzir saja. Takzir. Ini pentinglah. Saya bagi lagi contoh dengan masa yang terhad ni. Tak pergi sembahyang Jumaat. Kan? Tak pergi sembahyang Jumaat ni diadakan undang-undang. Dan ini memang kita ni salah tahu kalau tak pergi sembahyang Jumaat berturut-turut 3 kali tu tak. Sebab ada orang lelaki pun pandai. Dia tak pergi sembahyang 2 kali je. Sebab dia kata kali ketiga dia kata kalau tak pergi nanti fasik. Jadi dia pergi minggu pertama tak pergi, minggu kedua tak pergi, minggu ketiga ada pergi. Sebab kalau 3 kali tak pergi betul-betul